إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi yang berkat ini, insya-Allah, untuk kita bertemu setelah agak sekian lama kita bercuti. Kelas saya lah, saya kira sebelum ni kelas-kelas dah start kan, alhamdulillah. Jadi ini adalah kelas kita, permulaan kelas kita sesudah kita berhari raya. Ke masih lagi berhari raya? Sudahnya hari raya sehari je, tapi itulah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita di dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice menurut Al-Quran dan Sunnah karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan bab yang baru. Jadi boleh buka halaman 309, bab berkenaan tentang azan dan juga ikamat, azan dan ikamat. InsyaAllah ini adalah saya kira satu bab yang sudah kita sedia maklum, berkenaan tentang azan dan juga ikamat. Walau bagaimanapun, insya-Allah nanti dalam perincian-perincian yang akan kita baca, insya-Allah kita akan dapat memantapkan lagi pemahaman kita tentang syiar, tentang syiar Islam. Apa arti syiar? Syiar azan dan ikamat dia termasuk dalam syiar, antara perkara-perkara yang perlu dizahirkan, perkara-perkara agama yang perlu dizahirkan kepada umum. Baik, kita lihat halaman 309. Yang pertama adalah berkenaan tentang pengertian azan sebagai mukaddimah. Azan dari segi bahasanya dia membawa maksud pemberitahuan, dari segi bahasa Arabnya lah, azan dalam bahasa Arab pun azan, pemberitahuan itu secara bahasa. Dan secara istilahnya, kita tengok di halaman sebelah tu sekadar ada pembetulan sikit lah, 310 tu atas sekali, baris yang atas sekali. Dari segi istilahnya, azan secara syar'i, maknanya dari segi istilah, istilah syarak, bermakna pemberitahuan, dikata kat situ masuknya. Jadi perkataan masuknya tu bolehlah kita buang, Jadi kita kata, dari segi istilahnya, azan adalah pemberitahuan waktu solat dengan lafaz tertentu, pemberitahuan waktu solat dengan lafaz yang tertentu. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya apa agaknya signifikan kita buang kataan masuknya tu, dan kenapa dibuang, Kalau ada jawapan, apa beza masuknya waktu solat dengan pemberitahuan waktu solat? Saya boleh nampak masuknya waktu solat dengan pemberitahuan waktu solat. Masuknya waktu solat dia merujuk kepada waktu.
ya, menunjuk kepada masuknya waktu. Tapi yang kita kata yang setepatnya adalah azan adalah pemberitahuan waktu solat, merujuk kepada solat itu sendiri. Ya, yang pertama merujuk kepada waktu. Tapi kita nak kata tak, azan dia lebih khusus kepada waktu solat itu sendiri, bukan masuknya waktu tu. Ya. Mengapa kita kena kata macam tu? Azan ini adalah untuk pemberitahuan waktu solat, untuk nak solat tu sendiri. Ya. Ini kerana yang pertamanya, ada kalanya azan itu, ataupun afwan, lebih tepatnya solat itu ada kalanya dilewatkan. Ya. Andaikan contoh dalam solat isyak, ya, sebagai contoh saja, dalam keadaan yang tertentu, dalam situasi yang tertentu, ya, solat itu dilewatkan sehingga ke pertengahan malam, waktu afdalnya. Ya. Balik boleh kita bayangkan kalau sudah dikumandangkan azan itu di awal waktu. Ya. Di awal waktu pukul apa? 8.30. Tiba jemaah tu bercadang dah niat awal-awal nak azan pukul 12 malam nanti. Nak dekat setengah malam, waktu afdal. Boleh bayangkan bagaimana akan berlakunya kecelaruan. Ya. Marahlah orang yang awak dah azan awal-awal, lepas tu awak duk nak lewatkan pula, apa pasal? Ya. Jadi ini yang kita kata, ya. Jangan duk bayangkan tentang keadaan sekarang ni di masjid-masjid yang memang kumandangkan azan pada awal waktu, tiba-tiba datang masjid yang kat mana-mana dia nak kumandangkan azan tengah malam ke apa. Tak, jangan bayangkan macam tu. Ya, ini apa yang kebiasaan di dalam masyarakat itu satu. Ya, tapi kita sedang membicarakan dari sudut hukumnya itu sendiri. Ya. Tidak berkait tentang mana-mana tempat ataupun keadaan. Ya. Baik. Jadi kita kata azan itu adalah pemberitahuan waktu solat. Kerana kalau kita lihat lafaz azan tu nanti, dia membawa maksud apa? Hayya 'alas salah. Ayuh kita solat. Maknanya apa? Memanggil orang untuk datang solat. Ya. Ketika itu akan dikerjakan solat tidak lama lagi. Ya. Jadi itu maksudnya, ya, azan tadi tu. Ya. Baik. Seterusnya adalah tentang fadilat ataupun keutamaan azan. Apa fadilat azan itu? Tadi kita ada sebutkan tentang bagaimana azan, ya, seperti mana iqamah, ya. Dan untuk makluman syarak, ada kalanya mengistilahkan ikamat itu sebagai azan juga. Ya, ini kita perlu tahu jugalah. Ya, sebagai penuntut ilmu, kita eloklah kita tahu benda ni, ya, supaya jangan kita keliru. Iqamat dan azan itu, ya, ada kalanya dinamakan azan kedua-duanya. Ya, seperti mana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama supaya tidak berlaku kekeliruan, ya, khususnya di akhir zaman ni, ya, dalam zaman kejahilan ni, maka dibezakan antara keduanya dengan disebut, ya, azan, ya, dan yang keduanya adalah, ya, iqamat. Ya. Baik, apakah fadilat, keutamaan azan itu? Ya, di samping dia menjadi syiar, menzahirkan Islam, ya. Kita lihat hadisnya di halaman 310. Ya, antara hadisnya, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salah adbara asy-syaitan wa lahu dhurat hatta la yasma'u ta'dhin fa idza qada an-nida' aqbal hatta idza thuwib bis-salati adbar." Jika azan dikumandangkan untuk salat, ya, syaitan akan lari sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar seruan azan. Ya. Ketika azan telah selesai, syaitan datang kembali, maknanya datang ke masjid balik, ya, tempat orang nak solat. Hingga jika diserukan tathwib, ya, dalam perkataan lafaz hadisnya tadi, ya. Apabila diserukan tathwib, ya, apa tu tathwib, ya? Itu yang dikatakan iqamah.
kita lihat bagaimana adanya istilah-istilah yang lain yang digunakan, ya. Untuk solat dia pun lari, ya, dia lari semula, ya, kerana tak nak dengar, ya, seruan azan tadi, ya. Baik, kita lihat bagaimana antara fadilat azan itu, ya, adalah untuk, ya, untuk apa? Dia bukan untuk, tetapi antara kelebihannya adalah dia akan menyebabkan syaitan itu lari, ya. Baik, kita lihat hadis yang kedua. Tapi itulah bila kita kata kena faham juga hadis tadi tu, ya. Dia azan bukan untuk menghalau syaitan, ya, kena bezakan. Tapi nak kata antara fadilatnya dia menyebabkan syaitan lari. Bezakan antara kedua. Kerana seperti mana yang kita lihat sekarang ni, azan sudah tidak lagi digunakan untuk memaklumkan tentang waktu solat, tapi sebaliknya untuk nak menghalau syaitan. Ini satu hal. Adakah begitu? Adakah itu antara tujuan azan? Di sini kita kata, ya, kita perlu kembali kepada sunnah, ya. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan begitu, bahawa kalau nak halau syaitan kena baca serukan azan. Tidak, ya, sebaliknya hanya Al-Quran semata-mata. Baik, kita lihat hadis yang kedua. Kita bacakan terjemahannya. Jika orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan saf yang pertama, saf dalam solat yang pertama yang di hadapan sekali bagi kaum lelaki secara khasnya, kemudian mereka harus mengundi, ada kata lain, boleh faham? Salamatullah, ya. Untuk mendapatkannya, pastilah mereka akan melakukannya. Demikian pula jika mereka mengetahui pahala tahjir, ya, bersegera menuju menyahut seruan azan, pasti mereka akan berlumba-lumba melakukannya. Jika mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isyak dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau terpaksa, ya, merangkak. Ya, yang dimaksudkan adalah dalam jumlah yang pertama tadi, ya, tentang keutamaan azan, ya. Kita lihat hadis seterusnya, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadhdhinuna atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini adalah di antara pengkhabaran kepada kita tentang hari akhirat, perkara-perkara ghaib di hari akhirat. Nabi, ya, mengkhabarkan kepada kita tentang antara keunikan, kelebihan atau keistimewaan yang diperolehi oleh para muazzin, ya, adalah mereka akan mendapat leher mereka akan jadi panjang, ya. Mungkin kita duduk bayang, okay, bagaimana, kenapa, ya. Kita kata ini semua tak terbayang, ya. Apa yang pasti bila Nabi sebut tentang kelebihan ni, ini menunjukkan bahawa dia ada kelebihan. Mungkin kita tak dapat tahu, ya, kenapa, apa perlunya leher panjang, apa kelebihan, ya. Tetapi apa yang pasti dia akan menjadi satu kelebihan, ya, di hari akhirat kelak, ya. Hadis seterusnya, kita bacakan hadis ni kerana ada signifikannya. Nanti insya-Allah kita akan dapat tahu, ya. Kita baca terjemahannya. Siapa pun, baik daripada kalangan jin, manusia mahupun semua makhluk, yang mendengar jangkauan suara seorang muazzin, ya, melainkan, boleh betulkan sikitlah, melainkan dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat, ya. Apa maksudnya? Tidak ada sesiapa yang mendengar suruhan muazzin tu, ya, daripada kalangan manusia ataupun jin ataupun makhluk yang lain, melainkan di akhirat kelak mereka akan menjadi saksi bagi muazzin tadi akan kebaikan yang dia telah lakukan, kebaikan dia mengumandangkan azan itu. Dia akan menjadi, mereka semua akan menjadi saksi baginya, ya, kerana dia telah melakukan satu
perbuatan baik, iaitu dengan azan tadi tu, ya, yang mana sehingga disaksikan oleh orang-orang yang lain, ya. Maknanya dia melakukan kebaikan di khalayak, dia mengajak kepada sesuatu yang baik, ya, kepada khalayak, kepada makhluk semua, ya. Maka mereka menjadi saksi baginya. Ini satu bentuk kelebihan, ya. Hadis yang seterusnya juga maksudnya hampir sama. Seorang muazzin diampuni dosanya hingga batas akhir azannya terdengar, dan seluruh makhluk yang basah dan yang kering yang mendengar azannya juga akan meminta ampun baginya. Kita lihat bagaimana azan itu, ya, dia akan menghapuskan dosa, ya, dosa si muazzin tadi tu, ya. Tambah lagi, ya, makhluk dikatakan di situ yang basah dan yang kering. Apa yang boleh kita faham, ya? Kulli ratbin wa yabis, ya. 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 Bukan darat laut. Ada di nota kaki ada ke? Ini kena kembali kepada, ya, kepada penjelasan para ulama lah. Adakah yang dimaksudkan adalah darat atau laut? Atau mungkin adakah yang dimaksudkan ialah yang bernyawa dan yang tidak bernyawa? Ya, walau apa pun boleh kita lihat pada penjelasan para ulama lah, ya. Apa pun makhluk, ya, yang mendengar seruan muazzin tadi itu, mereka meminta keampunan buat muazzin tadi. Ini adalah satu kelebihan yang cukup hebat, ya, yang cukup besar. Baik, kita lihat hadis yang ke-8. Ya, kita lihat hadis yang ke-8. Ini yang poin yang penting nak disebut di sini. Hadis yang penting di sini. Jika seorang lelaki berada di tanah yang tandus, ya, artinya kering kontang, ya, tak ada sesiapa, kemudian tiba waktu salat, maka hendaklah dia berwuduk. Jika dia menemukan air, jika tidak menemukan air, hendaklah dia bertayamum. Jika dia mengumandangkan, ya, ikamat, salatlah kedua malaikatnya bersamanya. Dan jika dia mengumandangkan azan dan ikamat, ya, salatlah di belakangnya tentera-tentera Allah yang sangat banyak, hingga tidak bukan hingga, yang tidak terlihat kedua tepinya. Yang dimaksud yang tidak terlihat oleh mata lah, ya. Kadang terjemah ni kadang dia, ya, tak apalah, ya. Kita lihat bagaimana dalam hadis ni, ya, Nabi SAW menganjurkan kepada seseorang yang berada di tanah yang kering, tanah kering kontang, tanah yang kosong, tanah yang lapang, ya, dia dalam keadaan bersendirian, ya, tiba waktu salat, ya, disuruh supaya dia berwuduk. Kalau tak ada air, bertayamum. Lalu bagaimana Nabi mengatakan, kalau dia sekadar ikamat, ya, akan salat bersamanya kedua malaikatnya, ya, raqib atid, ya. Tapi kalau dia azan dan ikamat, ya, akan salat di belakangnya tentera-tentera Allah, ya. Semua makhluk Allah adalah tentera-tentera Allah, ya, yang sangat banyak, ya, yang tidak terlihat. Bila kata yang tidak terlihat kedua tepinya, itu yang jadi muskil tu. Yang tidak terlihat oleh mata, habis cerita, ya. Boleh? Ini satu kelebihan tentang azan, ya. Bagaimana kalau seorang itu, ya, dia mengumandangkan azan, ya, seruan azan itu tidak hanya akan disahut oleh manusia, ya, bahkan termasuk di kalangan jin, ya, yang Islamnya, ya, dan juga di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak terlihat oleh mata. Ya, ini adalah satu benda yang cukup ajaib, ya, yang dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik.
kisah, ya, bila dikatakan sebab disyariatkan dan diwajibkan azan, ya, dia merujuk kepada kisah pensyariatan azan, ya. Bagaimana pensyariatan azan ni berlaku? Kerana untuk makluman semua, bagaimana syariah Islam itu dia turun secara berperingkat, ya. Ketika Nabi, ya, di Mekah, ya, selama 13 tahun. Lepas tu Rasulullah berhijrah, ya, sehingga baginda wafat selama 10 tahun, ya. Jadi sepanjang 23 tahun Rasulullah berdakwah, agama Islam tu turun secara, ya, berperingkat, mengikut suasana dan keadaan dan juga peristiwa. Ya, dia tidak, Quran itu tidak turun semuanya. Seperti mana hadis Nabi itu, Rasulullah tidak mengucapkan kesemuanya sekali, ya, tetapi, ya, ikut kepada, ya, peristiwa, ya, yang berlaku. Baik, dalam peristiwa pensyariatan azan, ya, pada mulanya apabila datangnya turunnya pensyariatan solat, ya, iaitu solat 5 waktu itu, tentu sahaja selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya, insyaAllah kita semua sedia maklum. Para sahabat bersama Rasulullah apabila mereka nak solat, mereka saling ingatkan orang kat sebelah je lah, jom salat, macam tu. Mereka pergi solat, berkumpul di masjid dan mereka solat. Jadi timbul persoalan tentang cara tu tidak, orang kata, tak efisien lah. Maka para sahabat mereka berbincang sesama mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng seperti Kristian, ya. Tapi Rasulullah, ya, apa orang kata, tak berminat, ya. Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, syariat Islam dia sedaya upaya membezakan dirinya dengan syariat-syariat yang lain, ya. Syariat-syariat yang menyeleweng, yang menyimpang yang lain, khususnya, ya, syariat Yahudi dan juga Nasrani. Maka ada yang mencadangkan supaya dibunyikan trompet seperti mana orang-orang Yahudi, ya, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersetuju. Maka kisahnya, maka para sahabat pun mereka tak dapat capai satu kata putus, maka mereka pun pulang. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid, ya, radhiyallahu an, pada malamnya dia bermimpi, ya, di mana dalam mimpi itu, bolehlah baca kisahnya, ya. Dalam mimpi itu dia bertemu dengan seorang, ya, dan Abdullah bin Zaid sedang memegang loceng. Akhirnya orang dalam mimpi itu menyatakan kepada dia, maukah engkau aku ajar kepada engkau sesuatu yang lebih baik, ya, daripada trompet dan loceng semua ni, ya. Maka Abdullah mengatakan dalam mimpinya, tentu saja di situ orang itu mengajar kepada dia lafaz azan. Tidak henti di situ, Abdullah bin Zaid pada keesokan harinya dia mengkabarkan mimpinya, kisah mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini Rasulullah memperakuinya, ya, ada iqrar. Yani pensyariatan itu tidak datang daripada Abdullah bin Zaid, ya, sebaliknya daripada Rasulullah. Dengan Rasulullah memperakui bahawa mimpi itu adalah benar, ya. Maknanya bukan semua orang boleh buat kata dia mimpi macam ni, maksud dia nak beramal dengan mimpinya. Tak boleh, ya. Dalam hal ibadah ni adalah tauqifiyah, perlu dikembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka Rasulullah memperakuinya dan menyuruh supaya Abdullah bin Zaid mengajar lafaz azan itu kepada Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya. Bilal, seorang sahabat nama Bilal bin Rabah, yang daripada namanya itulah datangnya istilah Bilal, ya, Bilal yakni muazzin. Ya, itulah dia kisah, ya, pensyariatan azan, ya. Kita lihat halaman 314, ya, dalam perenggan kat tengah-tengah tu, tentang jumlah yang bermula dengan ada pun tentang wajibnya azan, ya. Di sini penulis sepatutnya kalau ada satu tajuk tu lebih, ya, satu tajuk yang dibolkan tu,
ya. Itu lebih cantik. Di sini penulis menyebutkan tentang apa hukum azan, ya. Apa hukumnya, ya. Penulis membawakan sebuah hadis, ya, dalam perenggan yang sama kat bawah tu, ya. Boleh perhatikan bersama, ya. Kita tak nak baca semua, ya. Halaman 314, dalam yang baris kat bawah tu, 3 yang terakhir tu. Jika tiba waktu solat, ini lafaz hadisnya, ini semua hadis, ya. Tapi di sini petunjuk dalilnya daripada hadis tu. Bolehlah garis, ya. Jika tiba waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kalian mengumandangkan azan untuk yang lain, serta hendaklah yang paling tua daripada kalian mengimami solat, ya. Apa petunjuk dalilnya, ya? Nabi kata hendaklah salah seorang daripada kalian mengumandangkan azan. Hendaklah, ya. Dalam bahasa Arab, ya, falyu'adzin ahadukum. Ya, perkataan ini membawa maksud perintah, ya. Hendaklah di sini adalah satu kata perintah, ya. Dalam kaedah usul fiqh, ya, perkataan perintah membawa maksud wajib, ya. Maka kerana itu, ya, penulis, ya, membuat kesimpulan, ya, seperti mana pendapat yang rajih dalam masalah hukum azan, bahawa ia adalah wajib, ya. Azan itu wajib. Masakan tidak, kerana dia adalah syiar Islam, ya. Bagaimana kita boleh mengatakan bahawa syiar Islam ini tak wajib nak dizahirkan? Kita kata tidak, syiar adalah satu yang wajib untuk dizahirkan dan disebarkan, ya, dan dikumandangkan, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, mungkin tidak dibawa oleh penulis dalam bab ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia keluar daripada Madinah bersama dengan panji-panji tenteranya, ya, untuk nak menyebarkan dakwah, ya. Apabila mereka melewati sebuah kampung, Nabi akan pada malamnya, apabila tiba waktu subuh, ya, Nabi akan berhenti di pinggiran kampung itu, menanti kalau sekiranya dikumandangkan azan atau tidak. Nak kata kalau dikumandangkan azan, Rasulullah akan, ya, maklum bahawa kampung ni kampung Islam, ya. Nak katakan jika tidak, Nabi tak dengar azan di kampung itu, Nabi akan mengarahkan tenteranya untuk, ya, kepung kampung tu, ya. Kerana kampung ini jelas kampung yang tak Islam, kerana kita kata azan adalah syiar Islam. Sila boleh bayangkan bagaimana kalau ada kampung yang tak dikumandangkan azan, satu kawasan, tempat tinggal yang tak dikumandangkan azan, tempat tinggal ini kita kata dalam bahasa moden kita tidak Islamik, ya. Atau dalam bahasa syaraknya, ya, mereka telah diselubungi oleh syaitan, ya, kerana tidak dikumandangkan azan. Jadi, ya, ini antara perkara yang perlu kita maklum tentang azan. Baik, kita lihat muka surat sebelah 315 tentang kaifiat ataupun tata cara azan dan juga iqamat, ya. InsyaAllah kita sudah sedia maklum tentang azan, ya, cara nak azan. Mungkin kita dah tahu dah azan tu, tapi mungkin bila dia suruh seorang-seorang tu azan, dia jadi lain cerita sikit, ya. Sepatutnya hal ini tak patut berlaku, ya. Paling tidak seorang itu paling tidak dia kena hafal azan tu dan juga iqamat tu, ya. Kerana kalau keadaan memerlukan, dia bersedia. Jangan dijadi sampai terketar, sampai, ya, mungkin terkencing sekali ke, benda ni tak sepatut berlakulah, ya. Jadi seorang Muslim tu dia kena, ya, orang kata apa, sentiasa bersedia, ya. Baik, khususnya dengan ilmu, dia perlu bermula dengan ilmu. Baik, cuma di sini ada perincian tentang tata cara azan, ya. Dalam hadis ada dua kaifiat, ya, tentang azan, ya. Kenapa berlaku, ya, kenapa ada dua cara?
Kerana dia kembali kepada hadis, ya, hadis yang meriwayatkan tentang cara azan itu. Yang pertama daripada sahabat yang kita sebut tadi, Abdullah bin Zaid, di mana dalam tata cara azan yang disebutkan dalam hadisnya ada 15 jumlah. Ada 15 jumlah. Ada seorang sahabat yang lain, nama dia Abi Mahdhurah, ya. Dalam lafaz hadisnya dia membawakan sehingga 19 jumlah azan. Apa tambahannya? Yang pertama 15, yang kedua 19. Apa tambahannya, apa bezanya? Adalah ucapan dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebut sebanyak 4 kali, ya, Allahu Akbar 4 kali. Tapi dalam kalimah syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Dalam hadis Abi Mahdhurah, ucapan ini diulang 2 kali, ya. Jadi disebut semula asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang, ya. Jadi itu yang jadi ada tambahan 4 jumlah, ya. Diulang asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Walau apapun, seperti mana yang kita sedia maklum, yang sedia tersebar, yang menjadi satu kebiasaan di kalangan masyarakat Islam adalah lafaz hadis Abdullah bin Zaid sebanyak 15 jumlah, ya. Bermula dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir, ya. Cuma nak kata di sini pun ada di kalangan mazhab, ya, ada pendapat, iaitu pendapat mazhab Maliki, di mana mereka hanya menyebutkannya sebanyak 2 kali. Kebiasaan kita, kerana itu menurut jumhur mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hanbali disebut 4 kali. Tapi di kalangan mazhab Maliki disebut 2 kali je. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, disebut 2 kali je, ya. Tapi jumhur mereka, ya, menyebutkannya 4 kali kerana itu bertepatan dengan hadis Abdullah bin Zaid, ya. Jadi tata cara azan, ya, disebut takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 2 kali tu, ya. Walaupun disebut sekali, tapi itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, salatullah 4 kali semua. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa tu? Saja nak menguji kesedaran ataupun ketiduran. Jadi hayya 'alas salah, ya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah diistilahkan sebagai al-hay'alatain. Ini istilahlah dalam bahasa Arab lah, dalam syarak. Al-hay'alatain, ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali sahaja, ya, berbeza dengan pada mula 4 kali, dan disudahi dengan la ilaha illallah. Ini adalah tata cara azan, ya, menurut hadis Abdullah bin Zaid, ya, yang diperakui oleh yang diamalkan oleh mazhab jumhur, ya, Hanafi, Syafi'i dan juga Hanbali, ya. Baik, ada perincian ini dalam azan 4 waktu secara amnya. Tetapi untuk salat subuh secara khasnya, seperti mana dalam hadis Abu Dawud, ya, cuma ia daripada riwayat, ya, sahabat Abi Mahdhurah tadi. Dalam riwayat Abi Mahdhurah ada tambahan untuk azan salat subuh, iaitu ditambah perkataan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum di hujung azan tu, ya, selepas al-hay'alatain, ya, ditambah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya, dalam azan subuh, ya. Baik, kita lihat
ada perincian. Tak apa, jangan risau. Kita lihat halaman 318, ya. Dalam di bawah nombor 2, wajib mengucapkan lafaz azan secara tertib, ya. Ini adalah kesimpulan para ulama. Tidak ada hadis secara khasnya, tetapi ini yang dapat kita fahami daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amnya. Tentang bagaimana, ya, para muazzin di zaman Rasulullah, apabila mereka mengumandangkan azan, mereka menyebutkannya, ya, mengikut susun atur lafaznya seperti mana dalam hadis, ya, Abdullah bin Zaid atau Abi Mahdhurah. Jadi wajib mengucapkan lafaz azan secara tertib. Jangan tak boleh nak tunggang-tunggang balik. La ilaha illallah dulu, lepas tu hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, lepas tu di waktu subuh, waktu zuhur, asar, as-salatu khairum minan naum. Dia tengok kawan dia tengah tidur, dia tambah as-salatu khairum minan naum. Tak boleh, ya. Azan perlu dibaca secara tertib, mengikut susun aturnya. Baik, kita tengok nombor 3, Tathwib muazzin ketika salat subuh, iaitu ucapan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum yang kita sebut tadi, ya, di hujung azannya sebelum Allahu akbar, la ilaha illallah. Di sini ada perincian. Imam Al-Albani rahimahullah, beliau apabila dia menghimpunkan lafaz-lafaz riwayat, lafaz-lafaz hadis berkenaan tentang tathwib ini. Tathwib yakni as-salatu khairum minan naum tadi, salat lebih baik daripada tidur. Ucapan tathwib ini, ya, Imam Al-Albani menyimpulkan bahawa lafaz tathwib ini sebenarnya disebut dalam azan subuh yang pertama, yang dikumandangkan sebelum masuk waktu. Di sini ada perincian yang kalau kita lihat amalan masyarakat kita memang berbeza. Dikumandangkan dalam azan subuh yang pertama sebelum masuk waktu subuh, Kira-kira kalau ikut kiraan zaman waktu pada zaman sekarang, 15 minit sebelum masuk waktu subuh. Adapun azan kedua subuh yang dikumandangkan apabila masuk waktu subuh itu sendiri, tidak disyariatkan mengucapkan tathwib, ya, dalam azan. Tidak disyariatkan untuk diucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Imam Al-Albani membuat kesimpulan ni apabila dia mendapati, ya, adanya riwayat-riwayat daripada lafaz hadis Abi Mahdhurah itu sendiri, ya, di halaman 319 kat bahagian atas tu, ya, di mana bagaimana dalam lafaz hadis Abi Mahdhurah, ya, lafaznya pada azan subuh yang pertama, ya, yakni setelah seruan, ya, hayya 'alal falah, ucapkanlah as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Petunjuk dalilnya kat mana? Pada azan subuh yang pertama. Boleh gariskanlah siapa yang nampak jumlah tu, ya. Ada riwayat yang kedua, ya, jika kamu mengumandangkan azan subuh yang pertama, ya, Nabi kata, jika kamu mengumandangkan azan subuh yang pertama, ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan bahawa, ya, Nabi mengkhaskan ucapan tathwib itu pada azan subuh yang pertama, di mana dalam hadis yang lain yang saya kira tidak dibawakan oleh penulis dalam bab ni, dijelaskan bagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu subuh ada 2 azan. Azan yang pertama sebelum masuk waktu, azan yang kedua apabila masuk waktu. Lalu Nabi menjelaskan tujuan azan subuh yang pertama tu. Dia adalah untuk, ya, untuk membangkitkan orang yang tidur, ya, dan untuk
memaklumkan kepada orang yang ingin berpuasa bahawa ini adalah waktu sahur. Ya. Azan subuh yang pertama yang dikumandangkan sepanjang tahun pada zaman Nabi, bukan pada bulan Ramadan saja. Nabi mengatakan ia bertujuan untuk membangkitkan orang yang tidur, ya, dan juga, ya, untuk, ya, supaya dia bertujuan untuk memaklumkan kepada orang yang qiyamul lail, sedang qiyamul lail, bahawa sudah cukup, ya, solat qiyamul lail engkau itu, dan untuk, ya, memaklumkan kepada orang yang ingin berpuasa bahawa ini adalah waktu sahur, ya. Memberi isyarat kepada orang yang sedang qiyamul lail bahawa supaya dia, ya, boleh dia tamatkan qiyamul lail, ya, kerana waktu qiyamul lail itu sudah nak habis. Dan isyarat kepada orang yang nak berpuasa bahawa ini adalah waktu untuk sahur. Zaman sekarang terbalik. Apa dipanggil? Imsak. Waktu sahur tu ditukar jadi imsak, ya. Waktu yang perlu dia sahur, dia jadikan itu waktu tamat untuk sahur. Jadi ini adalah satu yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Waktu sahur adalah 15 minit sebelum subuh. Pada zaman sekarang dah terbalik. 15 minit sebelum subuh tu adalah waktu imsak. Berkontradik sama sekali. Waktu makan dikata waktu imsak. Imsak maknanya tahan daripada makan. Baik. Jadi itu yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani tentang ucapan tathwib. Tak dinafikan bahawa adanya perbezaan pendapat dalam mentafsirkan lafaz riwayat Abi Mahdhurah tadi pada azan subuh yang pertama. Bahkan di kalangan ulama kita juga, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dia membuat kesimpulan bahawa azan subuh, ya, seperti biasa, ada satu je azan, ya. Yang dimaksudkan dengan azan subuh yang pertama adalah azan apabila masuk waktu itu. Ini menurut pendapat yang kedua, yang didokongi oleh ulama yang mu'tabar juga, antaranya Syekh Utsaimin pada zaman sekarang. Dia mentafsirkan azan subuh yang pertama, di sini kita kata, dia mentafsirkan azan subuh yang pertama sebagai azan yang mendahului ikamat, yang juga dinamakan azan. Ini kita kata penting kita faham istilah, ya. Bagi dia azan subuh yang pertama dalam hadis ni adalah azan yang apabila masuk waktu, bukan azan yang kedua iaitu iqamat. Boleh faham insya-Allah? Boleh ikut, boleh follow. Tak apalah, sekadar perincian lah, ya, khususnya untuk para muazzin lah. Kalau kita lihat, hakikatnya sunnah menghidupkan sunnah mengumandangkan dua azan pada waktu subuh, sebenarnya inilah yang paling afdal dan inilah satu yang sepatutnya, dan bukan dengan mengada-adakan apa yang diada-adakan pada zaman sekarang, di mana sebelum waktu subuh apa yang dibuat? Mereka panggil, ada istilah baru, dipanggil tahrim ke apa? Tahrim kan? Apa tu tahrim? Di corong mikrofon masjid-masjid dibacakan azan, dibacakan ayat Al-Quran tengah malam ni, tengah nak subuh ni, dibacakan azan. Bismillah. 15 minit komplit dibacakan ayat Al-Quran, ya. Nasib baik dia tak bacakan ya hana ya banana wala apa pun. Ini semua tidak ada asasnya dalam Islam. Yang mana sunnahnya adalah apa? Dikumandangkan azan, ya, dikumandangkan azan. Tujuannya sama, tapi kita lihat bagaimana bezanya antara sunnah dengan apa yang menyelisih sunnah. Sunnahnya adalah dikumandangkan azan 15 minit sebelum masuk waktu. Tapi pada zaman sekarang kita mendapati bahawa azan sebelum masuk waktu itu tak ada, tapi diganti dengan yang lain, dibacakan tahrim, iaitu bacaan ayat Al-Quran daripada alat perakam atau kaset recorder atau
dibaca terus secara langsung. Tapi kita kata bezalah antara sunnah dengan apa yang menyelisih sunnah. Jadi kita nak kata ini adalah di antara sunnah yang perlu dihidupkan, ya. Yang mana tujuannya sangat signifikan. Seperti mana dalam ucapan taswib itu, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi azan yang pertama sebelum masuk waktu adalah untuk membangkitkan orang yang tidur. Kalau kita tengok memang macam tu pun, dari segi amalinya ini yang sepatutnya. Perlu ada alarm sebelum masuk waktu. Kerana kalau orang tu nak bangun apabila masuk waktu, memang tak sempatlah dia nak sampai kat masjid, kan? Dia nak bangun, ni apa benda lagi, nak termenung, nak tengok kipas pusing. Okey pergi masjid. Masa tu akan berjalan. Dia tak sempat nak pergi ke masjid. Kalau azan ini semua ibarat alarm. Jangan kita nak kata, alah pasanglah alarm. Tak, ini kita boleh bayangkan. Kita kembali ke zaman dahulu. Zaman dahulu tak ada alarm. Alarm apa? Penggera. Tak ada penggera, jam penggera. Azan itu menjadi penggera untuk nak bangkitkan orang tidur. Jadi kita kata, kalau dia nak bergantung kepada azan untuk dia nak bangun, yang mana kalau zaman sekarang azan itu hanya dikumandangkan apabila masuk waktu, dan berapa minit selepas tu. Kalau kita kat Malaysia, saya kira 10 minit je. Pada masuk waktu 10 minit je dah ikamat. 10 minit awak bangun, awak semuka, nak gosok gigi, nak apa entah, ya. Kalau lagi parah kena mandi, kan? Nak mandi, lepas tu nak pakai, nak siap-siap, nak jalan, nak pergi ke masjid. Dalam masa 10 minit, ya. Ini kata, ya. Jadi ini antara mungkin barangkali antara sebab ramai yang kecundang, ya, syahid di waktu subuh. Boleh, insyaAllah. Tengok muka surat 319, ya, di bawah nombor 4, akhir lafaz azan. Apakah ucapan akhir dalam azan? Ya. Kalau kita kembali kepada tata cara azan, ya, akhir ucapan azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa signifikan penulis membawa tajuk akhir lafaz azan? Nak mengatakan bahawa muazzin apabila disampai kepada ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, full stop, tutup mikrofon, pergi ke belakang, solat sunat. Jangan nak baca apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lafaz lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni apa pula ni? Ada berlaku tambahan-tambahan ini yang ditampalkan pada lafaz-lafaz azan di hujung azan tu. Nak mengatakan bahawa ini semua tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah semua tambahan-tambahan, ya, yang menyalahi sunnah. Maka azan itu diakhiri dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis. Tak ada apa-apa lagi. Ya. Ini kita kata perlu kita perhalusi, ya, hukum hakam tentang azan dan juga iqamat. Ya. Kita lihat halaman 320 tentang tata cara iqamah, ya, iqamat. Kita ada sebut tadi. Azan dia lebih kepada dua kali. Iqamat lafaz yang sama, cuma, ya, dipotong setengah, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar hanya disebut 2 kali. Dalam azan 4 kali. Iqamat hanya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah sekali, berbeza dengan azan 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah sekali-sekali. Di sini ada tambahan, ya, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ya. Sesungguhnya salat telah didirikan. Salat telah didirikan, maknanya akan didirikan. Kerana iqamat tu sedia maklum, apabila semua orang sudah bangkit bersama dengan imam, jemaah, makmum semua sudah bangkit di belakang imam, ya.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, ini adalah lafaz atau tata cara ikamat, ya, bacaan ikamat, ya. Kita lihat bagaimana kalau kita kembali kepada lafaz azan tu, ya, ada maksudnya, ada maksud yang ingin disampaikan, ya. Dia bukan hanya lafaz kosong je, na'udzubillah. Tidak ada apa juga yang tidak berfaedah dalam syariat Allah, ya. Jadi hayya 'alas salah, ayuh datang solat. Hayya 'alal falah, ayuh kepada mari ke arah kejayaan, ya. Dalam lafaz taswib tadi, ya, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, ya. Kenapa? Kita dah sebut tadi, kerana tujuan dia untuk membangkitkan orang yang tidur, ya, di waktu subuh tu, ya. Dalam lafaz ikamat ada tambahan qad qamatis salah, telah didirikan salat, ya. Kita lihat kenapa ada beza antara lafaz dalam taswib tadi, ya, dalam azan pertama subuh, dalam lafaz azan secara amnya, dalam lafaz ikamat, ya, ya, secara khasnya ada beza-beza, ya. Taswib kita dah tahu tujuan dia untuk membangkitkan orang yang tidur di rumah. Azan untuk apa? Tu azan untuk apa? Okey. Azan untuk panggil orang di luar untuk datang ke masjid dan solat. Orang di luar, orang yang di jauh, orang di rumah ke, di pasar ke, di pejabat ke, panggil orang di luar untuk datang ke masjid. Ikamat untuk panggil orang yang sudah berkumpul, ya, untuk panggil orang yang sudah berkumpul. Bukan kat luar lagi dah. Awak kat luar, awak sudah terlambat. Iqamat untuk panggil orang yang sudah berkumpul, ya, dalam masjid atau di mana-manalah tempat mereka nak dirikan solat, ya. Jadi kerana tu perkataan-perkataan tu ada signifikannya. Qad qamatis salah, ya, telah didirikan solat. Baik, sebelum saya lupa, dalam lafaz azan dan juga ikamat ni ada lafaz yang perlu diambil perhatian. Saya nak ada volunteer baca 4 takbir yang pertama atau 2 takbir yang pertama dalam azan atau ikamat. Daripada lelaki lah. Cuba baca sikit. Dengar. Kuat sikit tu Haji leh. Benda yang baik ni kena zahirkan, disyiarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Kesama. Saya rasa tak sama. Suara pun mesti lain. Cuba seorang lagi. Yang di hujung, okey. Semua macam tak dengar aje. Saya minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan. Saya mendapati bahawa dua lafaz azan berlaku kesalahan yang sama. Mungkin semua tak perasan. Jangan, bukan khatu haji dan kat luar tu pun sama je. Maksud yang besar kah? Tapi bila muazzin baca je fail. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbaru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Ya. Bila sambung, baris tu kena dibunyikan. Seperti mana dalam bila kita baca Al-Quran, ya. Bila baca, bagi contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tak, dia tak tahu nak short form ke apa ke, dia nak lompat jadi longkat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tak boleh. Perlu dibariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz azan, dia adalah lafaz Arab yang perlu ikut tata bahasa Arab. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Boleh? Azan dan ikamat sama je. Kalau azan tu dia, kalau muazzin tu dah gagal,
Saya tengok dalam ikamat pun lagi dia gagal. Sebab ikamat dia nak kena laju. Azan dia lambat kan. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah tu. Dia kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila ikamat kerana urufnya kita dah tahu ikamat adalah untuk orang yang dah hadir, maka tak perlu nak dipanjangkan, maka dicepatkan bacaannya. Allah, lagi dia mati-matikan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu kita kata salah. Dia kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Lain lah ayat sebelah. Seterusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sambung. Dia kena tengok buku. Tak apa. Hayya as-salat. Semua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, kuat sikit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulu. Ya. Bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La, salah. Ya. Ini antara yang perlu diambil perhatianlah kerana banyak berlaku kesilapan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada lam tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah yang baki lafaznya InsyaAllah okey, ya, boleh lulus, ya. Dalam dua tu lah. Lepas ni kalau pergi masjid, perhatikan, ya. Setakat yang saya tengok memang banyak berlaku, ya, kesalahan dalam Allahu Akbar tu dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun dengar sedap je, boleh lah. Salah, ya. Dari segi makna tu dia memberi ayat dia jadi tergantung kalau ikut tata bahasa Arab, ya. Kalau dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi, ya. Baik, baik, kita lihat 321, ya. Halaman 321 tentang apakah yang perlu dilakukan. Tadi itu cerita tentang muazzin bila Bilal, ya, dia kumandangkan azan atau iqamat, iaitu khas buat orang Bilal atau muazzin. Sekarang tentang apa yang perlu diucapkan oleh orang yang mendengar azan tu, ya. Baik, mungkin kita boleh ringkaskan, ya. Yang pertama, hendaklah dia mengucapkan seperti mana ucapan muazzin, seperti mana ucapan azan atau iqamat, sama sahaja, ya. InsyaAllah kita dah faham bacaan azan untuk orang yang dengar azan tu sama dengan bacaan apabila dia dengar iqamat, ya. Baik, diucapkan sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang dengar pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucap yang sama. Okay? Cuma dalam al-hay'alatain, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita menjawab, ya, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, setiap kali, ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya. Hanya pada al-hay'alatain ini sahaja kita mengucapkan apa? Kita ucapkan al-hauqalah. Ini istilah-istilah lah. Pening apa ustaz ni? La al-hauqalah ini la haula wala quwwata illa billah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi biasa kat masjid apa? Yang kita dengar jemaah bila time la ilaha illallah tu di belakang hujung la ilaha illallah, la ilaha illallah, seolah-olah dia jawab la ilaha illallah je. Perasan kena ambil maklum lepas ni, ya. Biasa bila azan tu dikumandangkan, kita tak dengar sangat orang menjawab. Bila time kat hujung tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perasan tak? Ya, seolah-olah mereka menjawab secara berjemaah lah pada hujung tu, itu, ya. Kena ambil maklumlah, ya. Jadi dia ucapkan seperti mana ucapan muazzin daripada mula sampai akhir, kecuali pada al-hay'alatain tadi dia jawab dengan al-hauqalah, ya.
Boleh insya-Allah. Iqamat pun sama. Ya. Cuma kita jemaah kena cepatlah. Sebab iqamat tu bacaannya cepat kan? Kerana tidak ada perlu untuk dia lambat. Kerana dia kumandangkan untuk orang yang sudah hadir. Maka dia tak payahlah. Ada saya pernah jumpa dalam masjid, bila Bilal tanya iqamat, dia baca macam azan dia. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha. Dia kumandang. Tapi ni dekat negara Arab lah, ada jemaah tu tegur, tak payahlah lama-lama, kita semua dah hadir dah. Ini tegur lah. Ya, jadi itulah dia. Ya. Jawapannya bacaan jemaah sama. Makmum membaca seperti bacaan iqamat tadi tu. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Dalam iqamat kan ada tambahan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dia jawab dengan yang sama. Ya, qad qamatis salah. Kalau dekat iqamat tu, waktu asyhadu an la ilaha illallah, saya macam saya belajar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tu adakah dia sunnah atau bukan sunnah? Coming on the way. Baik, itu bacaan jawapan balas azan yang pertama. Ya, dijawab seperti bacaan muazzin. Yang kedua, ya, ada, kita lihat di halaman sebelah, ya, di tengah tu, ya, makmum ataupun jemaah yang mendengar azan dijawab dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya, ini jawapan balas mendengar azan juga, ya, yang diajar kepada kita. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan ni diampunkan buatnya dosanya. Pahala yang cukup besar, cukup agung. Ya. Terjawab ke soalan? Terjawab soalan. Tadi soalan tadi? Sama. Azan iqamat sama. Ya, bacaan jawabnya sama. Ya, insya-Allah ambil satu kaedah. Ya, jangan keliru. Jadi ini antara yang dianjurkan untuk kita mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah bila nak diucapkan apabila mendengar muazzin atau bacaan iqamat tu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, atau adakah di hujung azan tu atau di hujung iqamat tu? Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ada pilihan. Tidak ada masalah. Sama ada ni nak jawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, apabila dia mendengar Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dia nak tangguhkan sehingga Bilal habis azan atau ikamatnya terpulang padanya. Ya. Baik, ini bacaan yang kedua. Yang pertama tadi dijawab seperti mana, ya, Bilal baca, ya. Yang kedua, lafaz di hadapan kita ni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa Muhammadar rasulullah wa bil islami dina. Kalau dia nak ambil jumlah yang terakhir tadi tu pun boleh juga. Dia nak bahagi dua, ya. Dia hanya nak mengucapkan raditu billahi rabba, ya, wa Muhammadir rasula wa bil islami dina pun boleh juga. Kerana dia sudah jawab asyhadu an la ilaha illallah tadi dengan wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah tadi. Dia dah jawab. Cuma dengan ada perbezaan lafaz tadi, ya. Baik, ini jawapan ataupun doa yang kedua, ya. Yang ketiga, ya, adalah dengan berselawat. Lepas habis azan ataupun ikamat, kita dianjurkan untuk berselawat. Berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad. Bagaimana berselawat? Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Ini dianjurkan untuk kita. Ini antara doa jawab azan. Apa doa antara doa jawab azan? Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ramai yang tak tahu, ya. Yang biasa kita tahu adalah yang doa azan itulah, ya. Ini pun kena ambil maklum juga. Lihat halaman 323.
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Kita lihat, tengok perkataan, tengok bahasa Arabnya. Kerana kena baca bahasa Arab jugalah, ya. Nak terjemahan tak jadi, ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, bacaan dia tu mungkin berbeza dengan apa yang tertulis. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini masuk dalam grammar lah, tata bahasa Arab. Bila ada tanwin macam tu, ya, nak disambungkan dia kena tambah nun. Ati Muhammadanil, ya, supaya tak boleh nak dibunyikan ati Muhammadan al-wasilah, salah dari segi tata bahasanya lah, ya. Jadi bolehlah buat tambahan, yang penting tahu cara nak baca tu, ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi, sama juga. Wab'athhu maqaman mahmudanil, danil, dia tak ada tanwin lagi, bukan mahmudan, mahmudanil, nun baris bawah, ya. Dia tak ada tapi bunyinya ada. Ni ada, tak ada tapi ada. Ini masuk kaedah apa ni? Ati Muhammadanil wa ba'ath maqaman mahmudanil ladzi wa'adta, ya, berhenti di situ. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad, seperti mana yang biasa siapa yang tengok TV tu, ya, semoga dia, ya, siapa yang tengok TV tu biasa kalau tengok azan tu, di hujung doa tu innaka la tukhliful mi'ad. Dia ini tambahan ni tidak sabit, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tambahannya dikira syadz, ya. Kerana semua perawi hadis termasuk Bukhari, Muslim, mereka meriwayatkannya sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Imam Bukhari, Muslim, mereka sampai di situ. Datang murid Imam Bukhari iaitu Imam Baihaqi, ya, dimeriwayatkan lafaz azan tu dengan jalur riwayat sanad yang sama, tetapi dia membawa tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Maka timbul persoalan di kalangan ulama hadis, dari mana datang tambahan innaka la tukhliful mi'ad? Sedangkan jalur sanad ni sama, daripada riwayat Imam Baihaqi itu sama, ya. Bahkan dia menyelisihi gurunya Imam Bukhari. Maka kerana itu dia dihukum sebagai syadz, yakni ganjil, maka dia dhaif, ya, tidak sabit. Baik. Juga adanya tambahan, ya, siapa yang perasanlah, ati Muhammadanil wasilata wad darajatar rafi'ah. Kalau siapa yang perasanlah, ada tambahan-tambahan ni. Ati Muhammadanil wasilah wad darajatar rafi'ah. Sebenarnya dia bukan sahaja tak sabit dalam hadis, bahkan dia redundant, berulang dari segi maknanya. Al-wasilah, apa arti wasilah? Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah seperti mana dalam hadis ada disebutkan di sini, dia adalah tempat yang paling tinggi di syurga kelak, ya. Maka tempat yang paling tinggi itu maksud wad darajatar rafi'ah, dan darjat yang tinggi. Wasilah itu adalah darjat yang tinggi, maka tidak ada perlu untuk nak ditambah wad darajatar rafi'ah. Ini dari segi makna ucapan itulah, ya. Jadi wasilah itu adalah tempat yang Allah khaskan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat yang paling tinggi di atas syurga Firdaus itu sendiri, ya. Di mana tempat itu adalah khas untuk seorang saja. Dan dalam hadis Nabi mengatakan bahawa semoga aku mendapat tempat itu, ya. Kerana itu kita berdoa supaya Nabi diberikan tempat yang terpuji ini, ya. Baik, insya-Allah saya ingat sampai di situ. Jadi insya-Allah doa azan, insya-Allah kita dah tahu ada berapa perkara? Ada empat doa. Yang pertama, jawab seperti ucapan azan atau muazzin atau iqamat tu. Yang kedua apa? Ya, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya. Yang ketiga, saya nak salawat.
Allahumma salli ala Muhammad, ya. Yang keempat, yang terakhir, doa tadi tu, ya. Kena hafal lah, ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma, ya, was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Berarti situ. Kadang-kadang kita terlajak juga, innaka la tukhlifuna. Sebab dah biasa. Ini kita kata persekitaran memberi kesan kepada kita, maka betapa perlunya, ya, kita, ya, menjaga persekitaran kita. Jadi kat TV tu bila sampai azan tu, kita kena tutup azan tu. Takut terikut dengan doa azan yang duduk sebar-sebarkan tu, innaka la tukhliful mi'ad. Mungkin dah terpahat dah dekat dalam masyarakat, innaka la tu. Mana azan TV dah kata macam tu, ya. TV sekarang kan dah jadi hujah. Satu masalah lah. Baik, insya-Allah kalau ada sebarang tayang, ada beberapa perkara yang saya nak sebut tapi takut masa tak cukup. Format sama dia. Sama. Apa yang sama? Afwan, saya terlajak. Format tu sama. Lepas format Sama. Sama. Ya, 4 perkara tadi. Ya. Boleh. Tapi cuma itulah, kita sedia maklumlah tentang ikamat ni, kena laju lah. Kalau kita bacaan kita terkekek, tak dapatlah nak kejar. Ya. Jadi kita kena cekap dan pantas. Itu kita kena biasakanlah. Ya. Yang dah sebutkan dari apa solat pagi tu, kan ada kita dijawab solat tawaduk Ya. untuk subuhnya lah. Solat pagi kalau kita balas solat tawaduk At-taswib. Kalau kita nak, kan ada macam kita balas untuk ni solat tawaduk. Sadaqta. Wallahualam, itu kena dipastikan sejauh mana sabitnya jawapan balas tu, ya. Sangkaan saya, tapi sangkaan tak boleh jadikan hujah kecuali dia sangkaan kuat, dia tak sabit, tapi apa pun boleh dipastikanlah, ya. Syekh Hussein Al-Awisha pun tak membawakannya di dalam bab ini, ya. Kerana itu saya ada sangkaan, kalau dia bukan sangkaan kuat, bahawa dia tidak sabit, ya. InsyaAllah Kita balas dengan apa yang itu kalau dah jagalah. Biasanya azan tu dikumandangkan ketika tidur, ya. Tapi pada zaman sekarang kita mendapati bahawa dia dikumandangkan apabila masuk waktu, kan, ya. Maka dijawab dengan sama, ya. Seperti mana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul adzan faqulu kama yaqul, ya. Sekiranya kamu mendengar azan itu berkumandang, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muazzin. Jadi berdasarkan keumuman tu, kita boleh jadikan panduan lah dalam hal tentang ya, menjawab taswib tadi, ya. Kecuali dalam apa yang dikhaskan, iaitu dalam al-hay'alatain tadi diucapkan la haula wala quwata illa billah, ya. Tu Haji. Antara tu ada wow. Adakah wow tu perlu atau tak perlu? Soalan ni kan? Wa tu dan sambungkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ada wa tu. Wa tu apa kita ada? Tak, kalau kita lihat dalam apa yang diajar oleh Nabi di halaman 322, wa tu ada, tetapi bukan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak diajar macam tu. Yang diajar adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada tambahan di situ, wa anna muhammadan. Tak diulang wa asyhadu, dia wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau nak dijawab dengan gaya macam ni, ya. Jadi kalau nak dijawab dengan gaya macam ni, kena diikut apa yang diajarlah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan, wa dan tadi itulah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Tapi kalau ketika
azan berkumandang, kalau kita nak jawab seperti mana yang diucapkan oleh muazzin, kita kena ucap seperti yang diucapkan oleh muazzin lah. Jangan dibuat tambahan wa. Muazzin kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kita tambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan gaya macam tu. Tak kenalah. Jangan digabungkan dua-dua. Digabungkan apa yang diucapkan oleh muazzin dan digabungkan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kena ikut yang mana satu. Kita kena buat kata putus. Kita nak ikut yang mana? Kita nak jawab dengan macam mana? Boleh? InsyaAllah. Maka kalau kita pilih nak jawab seperti mana yang diucapkan oleh muazzin, kita ikut apa yang diucapkan oleh muazzin. Muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti di situ. Ya. Bila dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kita kata wa asyhadu anna Muhammadar. Kita tak jawab seperti yang dijawab, seperti yang dia laungkan. Jadi kita kena ikut apa yang dia laungkan. Ya. Itu yang selamatlah. Ada soalan kedua? Yang kedua? Ya, tadi telah disebutkan bahawa bila kita iqamah akan ada dua malaikat bersama kita sembahyang. Ada apa? Akan ada? Dua malaikat akan okey. Okey. Atau kalau kita azan tu maka akan ada ramai bala tentera yang ikut. Adakah itu makna kalau kita sembahyang sendiri Ustaz, kita perlu iqamat? Barakallahu fiik. Ini sebenarnya poin yang saya nak sebut. Ya. Apabila kita lihat kelebihan serta keistimewaan solat yang didirikan dengan didahului dengan azan dan iqamat. Seperti manalah hadis. Nabi mengatakan sekiranya seorang kamu di tanah yang kontang, di tanah yang lapang, ya, maka hendaklah dia berwuduk. Kalau tak ada wuduk, bertayamum. Lalu Nabi kata apa? Sekiranya dia iqamat, maka salat bersamanya dua malaikat. Sekiranya dia azan dan iqamat, akan salat di belakangnya tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ini menunjukkan kepada kita apa? Secara tidak langsung, anjuran untuk kita azan dan iqamat walaupun salat bersendirian. Khas ini ditujukan kepada muslimat di belakang, kerana memang mereka afzalnya salat di rumah. Tapi itulah, tak perlu azan dan iqamat. Ternyata kita walaupun di rumah, kita dianjurkan untuk azan dan iqamat. Persoalan, ini untuk laki saja ke? Tak. Siapa kata beza laki dan perempuan? Laki dan perempuan. Cuma perempuan kat rumah tu janganlah berteriak sorang-sorang azan. Itu tak kenalah, kan? Kerana kita kena ikut garis panduan, ya. Kerana wanita itu kenapa disuruh supaya dia salat di rumah? Untuk elak fitnah, ya. Kerana perempuan itu adalah fitnah, godaan buat lelaki. Maka kerana itu dianjurkan untuk dia salat di rumah, walaupun dibolehkan untuk dia salat di masjid, kerana ada kelebihan dia yang tersendiri. Tapi itulah, kalau dia nak salat kat rumah, perlukah dia azan dan iqamat? Kita kata memang perlu, dianjurkan. Maka akan salat di belakangnya tentera-tentera Allah, ya, makhluk-makhluk Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Satu keistimewaan, kelebihan yang cukup hebat buat mereka yang beriman. Boleh kita bayangkan, kalau kita solat di belakang, kita solat sendiri, tapi ternyata tentera Allah semua berbaris di belakang kita, daripada kalangan malaikat dan jin, ya. Tentu akan memberi kepada kita semangat untuk kita nak azan dan iqamat, ya, kerana kita menjadi penghulu, kita menjadi ketua, kita jadi penunjuk arah ke arah kebaikan. Kita solat dengan di belakang, dengan diikut. Orang lain ikut kerana kita sedang menunjuk ke arah kebaikan tadi tu. Kita mengajak kepada kebaikan tu, kebaikan solat tadi tu. Walaupun dengan kita secara zahirnya, pada pandangan kasar, kita solat sendiri, tetapi ternyata di sisi Allah kita sedang solat dengan, ya, berjemaahkan, ya, tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, ya. Baik, insya-Allah. Jadi kesimpulan, walaupun solat sendiri, ya, dianjurkan, memang sangat dianjurkan untuk kita azan dan iqamat, ya. Banyak kalau kita lihat, ini antara sunnah yang perlu dihidupkan. Kadang-kadang, contoh kat sinilah, tak tahulah kat Yayasan Taklim ni ada solat berjemaah ke tidak, ya.
Kalau jauh daripada masjid, boleh saja dia buat di sini. Tapi itulah azan dan juga ikamat, ya. Paling tidak pun ikamat, ya. Jangan gitu je, Allahu Akbar, awak ni solat sunat ke apa ke. Ini nak dibezakan antara solat sunat dengan solat fardu, ya. Baik. Masa zaman Nabi dulu, berapa lama jarak antara azan dan ikamat? Kalau nak bandingkan zaman sekarang ni kan dia cepat. Ya. Ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang jarak tadi antara azan dan ikamat. Antara yang dapat saya katakan di sini, seperti mana yang digambarkan oleh sahabat, dia adalah sebanyak bacaan 50 ayat, ya. 50 ayat. Sebanyak bacaan 50 ayat daripada surah yang biasalah, ya. Berapakah lamanya bacaan 50 ayat tadi tu? Itulah, ya. Dalam kira-kira 10 minit, 15 minit. Ya, itulah jarak antara azan dan ikamat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya kira apa yang diamalkan oleh masyarakat pada hari ini itu insya-Allah, ya, adalah satu yang bertepatan, ya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Boleh ada soalan yang lain? Tadi Ustaz dia sebut tentang azan ketika berlakunya macam histeria kan. Macam yalah dalam keadaan genting macam tu kan. Itu ataupun dalam keadaan yang kita tahu ribut. Tidak disyariatkan. Ada syariat. Tidak disyariatkan. Kerana tidak ada asas, ya, dalam sunnah Nabi. Nabi tak pernah nak mengumandangkan azan, ya, apabila ada tadi ada sebut perkataan yang cemas, ya. Ada berlaku orang kena rasuk ke, ya, ataupun dalam keadaan perang, Rasulullah kumandangkan azan supaya orang Quraisy ke apa tak tahu, supaya dia orang lari. Tak ada. Rumah terbakar sebab syaitan dibuat daripada api, maka rumah terbakar kesimpulan mudahnya daripada syaitan. Maka tak payah panggil bomba, kumandangkan azan dan api itu akan terpadam dengan sendirinya, kerana syaitan akan lari terkentut apabila dengan azan. Jadi ini adalah satu fahaman yang, satu kesimpulan yang tidak ada asas dalam sunnah Nabi, bahkan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham dalam definisi azan tadi dalam syarak. Apa definisi dia? Apa definisi azan? Ia adalah pengumuman, ya, apa tadi definisi, siapa ingat? Ya, untuk memaklumkan tentang waktu salat, ya. Definisi tu ada maksud tersirat tu. Kalau atau untuk menghalau syaitan, atau untuk memadamkan rumah terbakar, tak ada dalam definisi azan tadi. Jadi azan itu dia kembali kepada satu tujuan, iaitu untuk memaklumkan tentang waktu salat. Maka secara tidak langsung pun boleh kita tambah tentang dhaifnya azan dan ikamat kepada telinga bayi yang baru lahir. Tidak juga disyariatkan, kerana walaupun ada yang khilaf, tapi itulah dia kembali kepada hadis tentang azan dan ikamat di telinga bayi apabila dia lahir. Tapi itulah kesimpulan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahawa dia tak sabit. Maka kembalilah azan itu kepada tujuan asasnya untuk solat. Solat fardu 5 waktu secara khasnya sahaja. Tidak ada yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Nak masuk rumah baru, azan. Apa lagi? Nak masuk tandas, iqamat. Azan lama sangat. Tak ada. Ya? Jadi insya-Allah benda-benda ni kita kena fahamlah, ya. Ustaz, bila kita travel, kita tak mendengar azan, kita nak solat, apakah kita kena baca azan dan ikamat atau ikamat saja? Kita sudah dapat jawapannya sebenarnya, insya-Allah. Dalam hadis tadi sungguh tepat. Sekiranya seorang kamu di tanah yang kosong, tanah yang lapang, lalu tiba waktu solat, maka hendaklah dia berwuduk, lalu sekiranya dia iqamat, solat bersamanya 2 malaikat. Sekiranya dia azan dan ikamat, akan solat di belakangnya tentera-tentera Allah yang tidak dilihat oleh mata. Azan, apa yang orang kata itu satu hal, itu kembali kepada iman kita. Malu tak malu itu satu hal,
Tapi kita kata malu kena ada pada tempatnya. Malu pada benda yang benar tak kena. Jadi ini ya, maka tapi dari segi hukum dan dari segi dianjurkan atau tidak, kita kata ya, dianjurkan walaupun kita bersendirian di mana juga, di tengah hutan, padang pasir, di tengah highway, ya, di mana-mana, di RNR. RNR kita sedia maklum, orang dah banyak sekali solat, kan? Orang keluar masuk, satu jemaah keluar jemaah, kan? Tapi kita kata kalau kita masuk, macam mana? Kita nak azan atau tidak? Kita kata ya, kita azan. Walaupun kita sedia maklum sudah banyak jemaah yang dah didirikan sebelum itu. Tapi kita kata RNR kita sedia maklum, beza dengan masjid. Ini kena elok jugalah soalan tu, ada signifikan. Jangan kat masjid nak buat jemaah baru tak boleh. Ini ada perincian lah. Dalam masjid hanya boleh ada satu jemaah untuk satu solat fardu. Tak boleh ada jemaah masbuk kedua, ketiga, keempat, 10, 20, 30, 100. Tak ada. Dalam masjid ataupun surau yang mengambil hukum sama, hanya ada satu jemaah di belakang imam ratib yang dilantik. Imam yang dilantik, ya, oleh oleh penguasa kerajaan ataupun oleh AJK tempat tinggal tu. Tak boleh ada jemaah yang lain, laki atau perempuan, sama saja. Ya. Maka kalau jemaah yang pertama tu sudah selesai, tidak ada jemaah lagi di situ. Tetapi kalau nak solat jemaah bagi orang yang lambat, masbuk, dia tak kira berapa lambat dia, walaupun di hujung waktu, dia nak solat di masjid itu boleh? Boleh. Tetapi secara bersendirian. Ya. Maka timbul adakah dia nak azan atau iqamat? Di sini saya kira kena tengok fatwa lah. Tapi apa yang pasti, azan, wallahualam, saya kira dalam masjid ni ada hukum dia yang tersendiri, kerana tidak ada jamaah kedua dalam masjid. Tapi kita kata kalau di luar masjid, adakah nak dikumandangkan azan dan iqamat kalau kita nak solat bersendirian, apatah lagi berjemaah? Jawapannya secara pasti ya. Ya, InsyaAllah. Kalau kita masuk masjid, dia ada jemaah dan dirikan jemaah yang kedua lah. Adakah kita nak ikut jemaah yang kedua tu atau kita solat sendiri? Solat sendiri. Kerana jemaah yang kedua ni tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada perbincangan, ada perbezaan pendapat, tetapi yang dikuatkan berdasarkan athar-athar, ya. Kerana dalam peristiwa Ibn Abbas setelah kewafatan Nabi, dia datang ke masjid dan mendapati bahawa jemaah sudah selesai. Ternyata bahawa Ibn Abbas berpaling dan balik ke rumah. Ya. Sedangkan kita semua tahu ketokohan Ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada jemaah yang kedua, ya, kita anggaplah jemaah ini, ya, tidak menepati sunnah Nabi. Kita solat bersendirian. Ya. Ini kena ambil perhatian lah. Ya. Kembali kepada sama ada kita berkeuzuran atau tidak. Kalau kita lewat, memang padan muka lah. Tapi kalau kita disibukkan dengan keuzuran, moga Allah, ya, menerima keuzuran kita, dan kita serahkan urusan pahala tu kepada Allah. Ya. Tetapi itulah, apabila kita iltizam dengan sunnah, di situ adalah pahalanya. Ya. Jangan kita menyalahi sunnah atas dakwaan kita nak mengejar pahala. Walaupun pahala jemaah yang kedua, atas dakwaan bahawa ni jemaah solat berjemaah dapat pahala berjemaah. Bagaimana mungkin dapat pahala kalau menyelesaikan sunnah? Jadi kita kena faham daripada sudut tu. Ya. Jadi ikut sunnah itu yang diutamakan dalam apa juga keadaan. Dan bagi kita secara ikut sunnah, di situlah pahala yang berlipat kali ganda. Walaupun pada zahirnya dalam masalah solat, orang itu solat bersendirian. Boleh, insyaAllah. Saya ingat kita berhenti di situ, ya. Sebelum kita mulakan kuliah yang seterusnya. Wallahu a'lam.